Okey. Kita tengok balik. Okay, thank you, sir. Baik. So sini kita boleh gambarkan, we can explain ataupun we can show the figure. Ini lah figure yang tree diagram ni. Yang ni tree diagram. Gambar rajah pokok ataupun ada panggil gambar rajah pohon lah, pokok sebagainya. Tree diagram. Okey, ini untuk membantu saja tree diagram ni. Jadi kita jadikan dalam bentuk ini dipanggil sebagai sample space. S2. Biasa S2 stand for sample space lah. Di mana kita boleh jadikan dalam bentuk set sample point tu. Okey, sample point. So ini kemungkinan-kemungkinan yang kita ada tadi. Okey. This is called an ordered pair notation, and this outcome may be displayed using a tree diagram. So dari sini dia tak ada diagram tu tak adalah dalam mungkin tertinggal dalam nota ni. Tapi dalam modul kamu cuba kamu perhatikan adalah, okey, dalam modul kamu tu. Cuba perhatikan situ kita ada samalah tadi YY, YN, NY, NN. So di sini dia cakap this diagram consists of 4 branches. 4 branches maksudnya 4 cabang lah. Yang pertama 2. Okey. Lepas tu yang bawah tu pun ada 2. Ada cabang 2 lah, 2. So first generation branches, yang generasi yang pertama ada 2 dan generasi yang 4 untuk yang itulah second generation tu, student yang kedua tu. Okey. So each branch show a possible outcome. Okey. So setiap cabang itu yang menunjukkan kemungkinan yang inilah kemungkinan yang output dia. So sample space, apa maksud sample space? Ruang sampel. Okey, ruang sampel ni. The set of all possible outcome of an experiment. The sample space is typically called as lah tadi kan. Saya dah beritahu tadi yang di bawah ni. Okay. So the individual outcome in the sample space are called sample point. So ini sample point, ini sample point, ini sample point, ini sample point. The number of sample point in the sample space is denoted by NS. Maksudnya N tu bermaksud bilangan S tu. Bilangannya 1, 2, 3, 4. So NS ada 4. Okay. So itu maksud the number of sample point, NS. Okay. Itu tarif event any subset of sample space. Okay, daripada sample space kamu ni, okay, sample space ni mungkin event kamu mendapat jawapan yang yes. Itu dia punya dipanggil event. Event yang merupakan subset daripada dalam ni lah. Okay, iaitu any subset of sample space. So ini sample space kamu. Yeah, ruang sampel. So any subset daripada tu. If A an event, maka NA is the number sample point that belong to A lah. Okay. So kalau A tu event je, maka sample point dia belong pada A tu lah, bukan pada S lagi. Okay. Bukan pada ruang sampel lagi lah. So ruang sampel kamu pada event tu. Itu maksud dia lah. Yeah. So ini for example tadi student yang kita ada tadi, S ni merupakan ruang sampelnya, maka ini dia punya sample point. So ini dalam susunan set ni lah. Baik, an experiment example 1.3 ni ataupun you punya example tu 4.3 lah. 4.3. Okay, even example tu tukarlah 4.3. Kat sini 4.3 ya. So an experiment consists to trial. To trial maksudnya eksperimen ini mengandungi ataupun terdiri daripada 2 percubaan. Okay, trial. 2 percubaan. Pertama, the first is tossing a coin. Jadi kalau you lihat output yang pertama ni, tossing a coin bermaksud coin ada 2 saja, iaitu head and tail. So you boleh buat sebagai head and tail. Okay, head tail, kepala ekor. Okay. So ini yang eksperimen yang pertama, iaitu tossing a coin. Okay, tossing a coin lah dia panggil ni.
dan observing a head or tail, or a tail. Okay. The second is ruling a die. A die ni maksud dadu lah. Dadu tu you ada satu dadu lah, die tu kan. Dia satu ada 6 lah kemungkinan dadu kan. Dia punya permukaan itu ada 6 kemungkinan dia. Iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu eksperimen yang kedua. Itu eksperimen yang kedua ni dia ada 2 jugalah dadu kemungkinan dia. Okey. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi outcome dia, outcome dia atau output lah kita panggil ni outcome. Outcome ni yang kita senaraikan kat sini. H1, H2, H3, H4, H5, H6. Okay, itu outcome. Lepas tu T1, T2, T3, T4, T5, T6. So kalau you tulis dalam bentuk sampel space ni H1 lah, H2, kena tulis lah, H3, H4, sampai habis, sampai T6. You kena tulis lah, you jangan buat macam ni pula. Kalau soalan tu buat sampel space, you kena senaraikan semua. So ini saya nak ringkaskan saja. So you kena list all the outcome ni. Okay, you kena list all the outcome in a sample space ni. Okay, dipanggil ruang sampel S tu. Okay, so itu eksperimen yang just find and die. Okay, so kita ada example yang seterusnya, iaitu waters, 3 waters dia panggil. Waters ni pengundi kan, pengundi macam pengundi Johor lah kan, pengundi, tapi ini 3 orang je pengundi. Mungkin ini bukan ini pengundi yang tanya soalan je kan. Waters. So 3 waters are randomly selected and ask one question and the answer lah. So it's just yes or no je. So construct the sample space. Okay, bina dia punya ruang sampel. So ini mudah saja, iaitu kita ada 2 saja kemungkinan, tapi you ada 3 pelajar. 3 orang waters. 3 orang lah atau people di sini. 3 waters, you kena buat yes, mungkin dia ada jawapannya yes no je lah. 1, lepas tu yes no. Ni bersama lah, yes no. Dan 1 orang lagi lah, yes no. Okay. So ini kita panggil sebagai peristiwa yang equally, apa dia panggil? Equally likely lah. Dia panggil nanti ada satu kata equally likely. Maksudnya dia tidak ada apa-apa condition. Dia kata macam seorang waters itu apa, dia tak ada, ini equally sama je, sama equally likely. Okay, so sini kita namakan outcome y. Okay, y n. Ini y n ni. Lepas tu y n y, kena ikutlah situ. Dia punya susunan ni. Y n y. Y n n. Lepas tu n y y. N y n. Okay, n n n. N n y. Okay, so itu outcome. So ruang sampel S, you just list saja y n sehinggalah n y. Okay, so ini dipanggil sebagai sample space. Ruang sampel. Dia nak construct a sample space bermaksud ini sajalah. Okay, jadi you punya tertib itu tak perlu tertib je, maksudnya dari segi jawapan tu bukannya dia boleh mana-mana letak lah depan belakang dia bukannya kena ikut order ke tak ada. So you boleh je tulis macam n y, lepas tu yang tadi tu boleh je. Okay,
So ini mungkin eksperimen yang kita mungkin tidak equally likely lah, sebab dia punya tu dia ada condition pula, condition, bukan condition, macam dia ada dia kata sini, an experiment consists of selecting electronic part from an assembly line and testing each to see if it passes inspection. Kita letak pass inspection ni sebagai P lah, pass, or fail inspection, fail, F. So the experiment terminates as soon as, dia kata maksudnya uji kaji ini ataupun eksperimen ni berhenti jika as soon as one acceptable part is found. Jadi kalau satu part itu dijumpai ataupun lepas inspection lah, senang cerita. Lepas, acceptable lah, maksudnya lepas lah. So, dia berhenti. Ataupun kalau dia tak lepas, fail, dia akan ulang sehingga after 3 part are tested. Maksudnya dia akan berhenti, kalau dia tak lepas tadi, dia akan berhenti sehingga 3 kali dia uji. Itu maksudnya. Jadi sini, kita ada macam gambar rajah pohon yang tidak macam mungkin tidak seimbang lah. Di mana kita ada, jika dia kata F, maksudnya fail, dia kena ulang. Kalau pass, dia kena berhenti. So, kali pertama ni dia berhenti, tapi yang kali yang kalau dia dapat gagal, dia ulang balik. Dia ulang balik, dapat gagal juga. Tapi ini pas, dia berhenti. Okey. Lepas tu, ini ulang lagi. Gagal. Lepas tu, pas. Pas berhentilah. Kalau dia pas, dia punya inspection tu, dia berhenti. So, tak ada ulang lagi lah. Sebab dia kata, 3 kali, kan. Maksudnya, apabila dia jumpa yang fail, yang kali ketiga ni, dia tak adalah buat lagi. Sebab dia punya ayat di situ, dia kata, tu, experiment terminates. Maksudnya dia berhenti salah satu syarat. Salah satu syarat kalau jumpa pass, dia berhenti, dia pass inspection, dia berhenti, ataupun dia kalau dia fail, dia sampai 3 kali saja. Itu maksudnya. So you punya outcome ni, dia panggil sini, you tulis FFF, FFP, okey, FP dan juga P saja. Okey. So sini ruang sampel kamu, you just tulis FFF, okey, FFP, FP, P. Okey. So macam dalam notes kamu itulah, so itu boleh refer je. Ini memang nota ni tak adalah dia punya jawapan. Okey. Selain daripada tree diagram, kita boleh gambarkan juga dalam bentuk Venn diagram. Okey. Selain maksudnya dia punya mungkin tak semestinya kita buat dalam bentuk Venn diagram, tapi tree diagram. Tapi tree diagram ni kita dapatlah gambarkan dia punya ruang sampel tu, outcome dia apa. Tapi kalau tree diagram ni, dia tidak adalah dia punya outcome dia cuma boleh tulis dari segi jumlah saja macam ni. Okay. On the way to work, some employees at a certain company stop for a donut or a cup of coffee. So di sini digambarkan dalam bentuk Venn diagram je. Okay, jadi sini the accompanying Venn diagram summarize the behavior of the employees for a randomly selected work day. Jadi sini dia punya, lihat sini, ini ada yang bertindan, ini untuk kopi saja, dia kopi saja, ini donat saja, ini donat dengan kopi. So ini tidak ada ambil apa-apa lah, sebelah ni di luar tu. Okay. So the experiment consists of selecting one employee at random. Okay. So jumlah S tu
maksudnya jumlah orang sampelnya adalah 77. Kita boleh dapat daripada sini jumlah saja orang sampel. Ya. Maksudnya jumlah ini jumlahkanlah 32 tambah 18 tambah 16 tambah 11. Ya, macam kita buat dalam tajuk set. Okey, dalam bentuk set. Baik. Kita terus kepada, sebab kita pun masa tak ni, kita mungkin tak ada lah, kita lihat yang ini, kita terus habiskan dulu yang ni. Okey. Di mana kita ada dua perkara yang kita nak bincang, iaitu rule of probability, maksudnya apa takrif ataupun maksud probability itu dari segi matematik dia, macam mana dia kira, dia punya formula je lah. Dan satu lagi yang kita nak lihat, mutually exclusive event. Apa maksud dia? Mutually exclusive event ataupun peristiwa saling eksklusif. Okay. So yang pertama sini rule of probability ataupun hukum bagi kebarangkalian. So equally likely event. So sini dia lebih kepada equally likely event, bermaksud yang itulah yang peristiwa saling sama lah, saling yang sama. Dia bukannya yang peristiwa yang tidak seimbang, okay, atau tidak sama lah. So in a sample space, suppose all sample points are equally likely to occur. Okay, the probability of an event A is the ratio of the number of the sample point. Maksud di sini, kebarangkalian itu adalah nisbah jumlah sample point bagi event A. Okay, bagi event A. So sini you kena tahu dulu event A itulah apa dia punya jumlah orang sampel dia. Okay. Dan dibahagikan dengan jumlah yang lebih besar tadi, iaitu sample point kamu, iaitu NA bahagi dengan NS. So A itu stand for event. Jadi event kamu kena declare dulu. Okay. You must declare, ataupun dalam soalan dia declare dulu apa itu peristiwa A itu. S tu lebih besar lah. Peristiwa ataupun ruang sampel tu lebih besar dia punya tu. Yang contoh nanti kita lihat. This formula, okay, sorry. In symbol maksudnya dalam bentuk simbolnya, kebarangkalian bagi event A, bukan PS. Kita tak tarifkan PS, kita tanyakan ini adalah kebarangkalian bagi peristiwa. So kebarangkalian bagi peristiwa A ni, event A ni adalah jumlah event A dibahagi dengan jumlah sample point. Okay, so ini formula yang pertama, kamu kena ingat. This formula give a theoretical probability value of event A occurrence. Okay, so ini nampak event A occurrence. Maksudnya kebarangkalian bahawa kejadian bahawa peristiwa A itu berlaku. Okay, kebarangkalian dia macam mana? The use of this formula requires the existence of a sample space in which so sample space mesti wujud lah. Kalau sample space tak wujud, macam mana nak dapat dia punya kebarangkalian bagi event itu? In which each outcome is equally likely. Baik. So sekarang ni kita perhatikan, a fair coin is tossed by time and head or tail is recorded each time. Maksudnya kita kena buat uji kaji ni sebanyak 5 kali. Okay. Itu akan dapatlah dia punya orang sample point dia nanti. Apa sample point dia? Kemudian ini peristiwa ni. Peristiwa A ni, what is probability of A? A itu peristiwa ni. Exactly one hit in 5 tosses. Maksudnya peristiwa yang pertama ni nak dapatkan setepat-tepatnya ataupun exactly itu maksudnya satu sajalah. Satu saja hit dalam 5 tosses itu. Itu peristiwa dia. Dan yang kedua, exactly 5 hit. Jadi di sini untuk memudahkan dia punya kiraan ini, you buatlah dia punya dipanggil sini, dipanggil apa? Dipanggil ni tree diagram dia, kan? Iaitu head tail, kan? Itu buat lagi lah head tail, head tail.
So 2 kali dia sebanyak ni kan, sebanyak apa? Sebanyak 3 kali kan. Kalau boleh kamu kecilkan lagi lah sebab dia nanti dia akan sebab dia besar kan. Kalau boleh dia naik lebar sikit lah. Sebab dia banyak. Dia bukan 3 kali kan. So sini you boleh itulah kecilkan. Dia 2 kali lah. Satu lagi you kena buat 2 kali lagi, 3 kali. Dan ni sini pun rasanya sebab dia ni kan. Kalau boleh dia punya ni masa buat ni kena ni bagi lebar sikit dia. Bukaan itu lebar sikit. Okey. So ini tail lah. Tail. Okey, lepas tu you ada 2 kali lah. Dan tail. Okey. Tail. So kemudian yang kedua. Okey, kemudian yang ketiga you ada tail juga. Tail. Yang keempat samalah. Tail. Tail. Okey. Ini. Dan yang kelima you dapat akhirnya tail juga. Sebab dia 5 kali. So sini you kena buatlah tail. Tail. Okay. Tail. Okay. So dia kalau ada kat situ kan. So you kena masa buat ni betul lah tail ni. Dia banyak. Ada 5 kan. So you kena buatlah diagram ni banyak 5 orang tail. Okay. So mungkin you letak ni tail lah. Tail. Kepala ekor semua ni. Tail kan. Sebab dia coin kan tadi kan. Okay. So ini you kena letak lah tail ni. Ini untuk 3 diagram. Okay. Ni tail. Tail. Sini tambah lah. Habiskan. Tail. Okay. Tail. Itu yang seterusnya lah. Kena habiskan ni. Tail. Tail. Okay. Tail semua. Tail. Sini. So outcome ni nanti you kena buat juga. Outcome ni you kena buat sini. Head. Okay. Sampailah semua sekali. Head, tail. Head, tail. Lepas tu head, tail, head. Sehinggalah nanti you kena buat sini tail akhirnya. Okay. 5 kali tail. Okay. So ini dalam bentuk outcome lah. Outcome ni. Outcome. So untuk sample point, you kena buat S lah. S sama dengan hash 5 kali. Lepas tu hash tail hash. Tail hash. Tail head lah. Lepas tu head, tail. Okay. Sehinggalah akhirnya you kena tulis T. So ini sample pointnya. Ruang sampel. Yang pertama lah. So peristiwa A tu dia kata peristiwa dia? Exactly 1 hit in phytosis. Setepat-tepatnya 1 hit. Okay, 1 hit at phytosis. Phytosis ni. Maksudnya
You kena cari peristiwa yang satu kepala dalam 5 lambungan. 5 lambungan ni inilah, ini satu kan. Ni head. Dia kan ini head. Okay, ni yang kedua. So you akan jumpa sebanyak berapa. Okay. Jadi untuk sini mungkin kita boleh pakai dia ada, nanti kalau kita belajar complementary mungkin lebih mudah lah, tapi ini kita belum belajar. Okay, so untuk cari kebarangkalian bahawa peristiwa A ni, iaitu kalau kamu list daripada sini, you akan jumpa sebanyak, dalam list tu nanti you akan jumpa sebanyak 5. Iaitu you dapat sini. Untuk yang ini you akan dapat, dalam ni you dapat head, tail, head. Head tail lah, head tail pertama. Head tail. Dia tertinggal. Patutnya dia dapat head tail kan, yang depan dulu. Okay, so sini ada head tail. Lepas tu you akan dapat ya. Dia nak one head, so dia jadi T 4 kali H1. Kan sir? One head maksudnya one H. One H lah, one H, sorry. Sini ini tail kan. So betul kan sini. T lah. Head satu je kan. So you kena dapatkan T satu je lah. Head tail lah. Kan? One head, sorry, terbalik. TTH lah. Nah, kan? One head maksudnya TTTH. TTTH. Okey, TTTH. Lepas tu T apa lagi? One head. Ni kan. So H T. Okey. T H T. So dia beranjak macam tu lah depan ni. So sini ke depan lah. Dia akan jadi macam tu. T H T. Dan akhir sekali head T. Ada 5 lah kan. Ada 5. Daripada sini tadi head je ke depan, kalau you lihat daripada sinilah dia punya outcome ni yang you nak cari ni. Ada 5. So sini dapat 5 NA dia. NA ni maksudnya ruang sampel. Ruang sampel dia adalah jumlah dia adalah 5. 5 bagi dengan NS. So NS ni you kena kira lah sampai habis ni semua. Iaitu 32 kan. 32 semua sekali. NS ni jumlahnya ada 32 sample point. So you dapat sini jumlahnya ada berapa? 245 bahagi 32. So ini kebarangkalian yang peristiwa A. Iaitu peristiwa untuk mendapat exactly one hit. Okay, yang pertama lah. Yang kedua, exactly 5 hit. So 5 hit ni sajalah. Satu aja kan, exactly. So PB sama dengan NB. Okay, NB bagi NS lah. Okay, bagi NS. Okay, NS. So dapat NB satu saja bahagi dengan NS 32. Okay, 32. Okay, itu cara takrif ni. Takrif bagi kebarangkalian itu sendirilah dari kata apa dia punya konsep dia. Apa itu kebarangkalian, tapi dia adalah peristiwa lah, dia bukan kita punya apa dipanggil itu, kita ada event, event itu mesti ada. Event apa yang kita nak dapatkan. Okay. So the probability, jawapan untuk setiap kebarangkalian, kalau you lihat tadi 1/32, apa lagi yang tadi tu yang kita dapat 3/5/32. Jadi nilai itu apa? Nilai itu tidak lebih pada nilai 1 dan tidak kurang pada nilai 0 lah. So probability ni antara nilai ini antara 0 hingga 1. Okey, antara itu saja. So kalau you dapat nilai probability lebih pada 1, itu maksudnya you punya calculation tu salah lah. Kalau you dapat nilai yang lebih pada 1 ataupun yang kurang pada 0. Okey, kalau kurang pada 0 pun negatif tu tidak boleh.
Ya, probability ni tidak ada nilai yang negatif dan juga tidak lebih pada 1. So 1 boleh, iaitu kalau 1 kebarangkalian itu bermaksud dia dia benar-benar berlaku, sure thing dipanggil. Kalau yang 0 kamu punya probability itu tidak berlaku, maksudnya mustahil berlaku. Okey? So dia maksudnya kalau kebarangkalian kamu sifar, maksudnya dia 0, maksudnya peristiwa itu tidak akan berlaku lah. Okay? So sini the probability of any event A is between 0 and 1. Okay. The sum of the probabilities of all outcome in the sample space is 1. Jadi kalau you jumlahkan setiap kebarangkalian dalam sample space kamu tadi, you jumlahkan setiap satu di kebarangkalian tu, mesti jumlahnya mesti 1. Okay. Okay. So the probability is 0 is if the event cannot occur. Maksudnya kalau kebarangkalian itu sifar nilainya, bermaksud peristiwa itu tidak berlaku lah. Okay. The probability is 1, maksudnya sure thing berlaku. Pasti berlaku. Okay. Maksudnya dia tepat lah. Kebarangkalian kamu tepat. Yes, pasti berlaku. Okay. Sini ada satu contoh, tapi dia mungkin tidak melibatkan ni lah, tidak melibatkan tree diagram saja. Ni dia just nak gunakan belum masuk complementary, dia cuma berkaitan saja, berkaitan antara matematik ni lah, you berkait matematik kebarangkalian dari matematik saja. So on the way to work, Ali's personal judgment is that he is 4 times more likely to be caught, okay, in a traffic jam, okay, then have an easy commute. Maksudnya dia mungkin dia punya apa dipanggil ni, kebarangkalian dia traffic jam ni lebih 4 kali daripada easy commute. Itu kamu boleh tulis dalam bentuk matematiknya apa. Okay, so dia kata is 4 times more likely occur in traffic jam. So then easy commute. Jadi PTJ, okay, you buat apakah kebarangkalian bagi traffic jam? Dia kata 4 kali P easy commute. Okay, P easy commute. Commute ni maksudnya yang mungkin naik selain pada, mungkin dia tak naik kereta lah, mungkin dia naik komuter ke apa, easy, mungkin dia itu dia masuk easy commute ni lah. Maksudnya selain daripada traffic jam, untuk elakkan traffic jam ni. Jadi sini daripada sini dia kata, soalan dia kata apa? What value should be assigned to PTJ and PEC? Okay, apa nilai kebarangkalian bagi PTJ dan juga PEC? Jadi di sini kita kena tahu bahawa jumlah dia kebarangkalian ni, jumlah ni mesti 1. Jumlah yang PEC dengan PETJ ni mesti kebarangkalian ni hasilnya jumlah mesti 1. Okay, so sini kita boleh katakan PTJ plus PEC sama dengan 1. Kebarangkalian jumlah ni mesti 1. Okay, jumlah kebarangkalian tu mesti hasil dua-dua tu lah. So sini kita boleh gunakan kaitan PEC dengan PTJ tadi. Okay, jadi sini kita boleh dapatkan mathematic expression sini, iaitu P TJ, you just bawa ke sebelah sana je lah. Okay, you bawa ke sebelah sana je. PTJ sama dengan 1 tolak PEC. Okay, so sini you boleh substitute saja nilai ni ke sini, iaitu PTJ itu 1 tolak PEC sama dengan 4 PEC. P itu stand for probability lah, P ni. Jadi sini you dapat bawa sana, jadi 1 sama dengan 5 PEC. Maka P kebarangkalian easy commute adalah 1/5. Okey, 5 tu bawa ke bawah lah. Dipakai matematik equation ni saja, sama matematik secara algebra ni saja, So you dapat PEC, so PTJ daripada atas dia, PTJ you dapat 4 kali PEC, PEC 1/5, so you dapat PTJ adalah 4/5.
So ini saja dia punya jawapan lah. Dia pakai sebab dia sedari apakah kebarangkalian PEC dan juga apakah kebarangkalian P traffic jam. So P traffic jam dapat 4/5, okay, 4/5 dan PEC dapat 1/5. Okey. So itu kamu boleh tengok dalam modul kamu ada jawapan dia. Masa tak terangkannya lah. Dan terakhir sini kita nak lihat, mungkin kita habiskan terus lah, tak ada rehat ni. Complement event and event yang dipanggil sebagai mutually exclusive event. Okay, so sebelum kita masuk mutually exclusive event, kita lihat dulu apa dia complement of an event. Complement ni maksudnya pelengkap lah. Okay, kalau kamu belajar set, kita boleh kaitkan dengan set juga ni. Iaitu complement bagi set. Kalau kamu ingat, kamu ada set ni. Kita bentuk tajuk set ni. So A tu, kalau set A ni, ini. So complement ni kat sini. Lengkap dia tu. Maksudnya yang luar daripada A ni. Kalau A tu set dia dalam. So complement ni yang luar ni lah. Ni. Okay, itu complement dalam set. Tapi sama juga. Untuk kebarangkalian, complement ni ditarifkan oleh yang luar pada tu. Iaitu kalau ikut dengan complement ni dia cakap apa? Yang pelengkap bagi tu, pelengkap. Merupakan pelengkap bagi tu. So complement of an event, the set of all sample point in a sample space that does not belong to event A. Jadi maksudnya yang luar pada A itu juga. Itu maksud complement ni sama je. So the complement of event A is denoted by A dash. A dash ni ataupun A pelengkap ni lah, A pelengkap atau A dash ni. So dibaca sebagai A complement. So example bagi A complement, the complement of event success is failure lah. Maksudnya berjaya, dia punya event yang pelengkapnya gagal. Okay, kalau rain, no rain. Okay, dia bukannya rain tu jadi hot, bukan. Dia mesti kalau rain hujan tak hujan, macam tu. Dia bukannya rain hot, bukan. Dia lain maksud dia tu. Okay, so sini complement bagi rain adalah hujan, tidak hujan lah. So the complement of event at least 3 patients recover out of 5 patients is 2 or fewer recover. So ini was besar lah maksudnya. Maksud yang ini dia kata 3 pesakit, at least kurangnya 3 daripada 5 pesakit disembuh, recover. Bermaksud sama juga, maksudnya kalau kita kata 2 ataupun yang kurang recover. Okey. Itu apa maksud yang selain pada itulah. At least 3 maksudnya mungkin sifar 1 2. At least 3 kan. So ataupun 2 ataupun kurang daripada itu, sama maksudnya. Okey. Okey, note PA plus PA pelengkap complement sama dengan 1. Okey, sama dengan 1 ni. So ini kita pakai sebagai complement, complement. Iaitu hasil tambah bagi pelengkap bagi A adalah dengan A itu adalah 1. So ini kita ubah je lah di atas ni, kita ubah. Every event A has a complementary event A. So setiap peristiwa itu ada dia punya pelengkap dia. Complementary probabilities are usually useful when the question asks for the probability of at least one. So kalau soalan yang ada at least ni, kebiasaan ni kita boleh bantu, kita boleh mudah guna untuk complementary punya kiraan dia lebih mudah macam mana ringkas. Selain kalau kita tak guna complementary ni, kalau soalan yang at least ni lebih panjang lah, itu maksud dia. Jadi di sini dia berguna complementary ni untuk soalan yang melibatkan yang ada at least ni, at least one. Contoh inilah. Okay. So kita boleh gunakan complementary je untuk jawab soalan ni. Okay. So for a fair find is tosses by time, okay, macam tadi juga 5 kali, maka what is probability is at least 1 hit in 5 tosses. Jadi sini 1 hit bermaksud sekurang-kurangnya 1, 2,
3 kan. Jadi dia banyaklah kita kena cari tu, dalam tu banyak. Mungkin you kena listkan daripada 32 tadi, you kena cari di situ. Mungkin you jumpalah. Kurang-kurangnya satu boleh kira, 2 pun boleh, 3. So better you cari jumlah keseluruhan 1 tolak dengan dia punya pelengkap. Pelengkap bagi kalau one, at least one ni adalah 0 lah. Okay. So sebab kita ada pelengkap tadi. Okay. Kalau dia kata at least one, maksudnya mungkin yang head. Okay. At least one ni kan. At least one head kan. One head. At least one head. So tail, head. Okay, ni mungkin. Itu mungkin ada 5 tadi kan. Okay. Itu yang pertama. Tail, head, tail. Hinggalah tail, head. Sini. Tail, head. Okay. Head, tail. So, itu ini yang pertama. Itu at least one. So, yang kedua pula mungkin tail. Sebab at least one, tu boleh juga. Okay. Dan banyaklah. So, kalau you perhatikan, better you guna P pelengkap je. Iaitu peristiwa A tu, at least one ni adalah 1 tolak dia punya pelengkap. A ni, pelengkap bagi A ni. So, pelengkap bagi A ni, kalau at least one kepala, head ni, bermaksud kosong lah. Yang tidak ada kepala lah. Tidak ada kepala langsung, maksudnya 1 tolak yang sini, 0 head. In 5 sources ada 1 je. 0 head maksudnya TT je lah. TTT je. Ada 1 je. Dia ada tail je. So situ kebangkitan ni 1/32 lah. Kita dapat sini 31/32. So, kalau you kira ni banyak juga nanti, kalau yang secara biasa ni you dapat juga nanti. Jumlah ni nanti dapat 31/32 direct lah. Tapi kerjanya rumit lah. Banyak. So you better guna pelengkap ni, lebih mudah. Yang akas itu. Okay, akas dia. Dan yang kedua dia cakap at most 3 head, at most maksudnya sebanyak-banyak lah, at most kan 3. Tak lebih pada tu. Okey. Bermaksud sama dengan kita cari pelengkapnya, kalau 3 maksudnya dia punya pelengkap adalah 4 dengan 5. Kan? 4 dengan 5 ni. Ni. So kalau you nak gunakan secara direct pun boleh juga. Kena carilah yang 3, yang 2, yang sifar, yang kosong. Okey, yang tidak ada head kan. Jadi better you guna yang lengkapnya yang 4 yang 5 tu, yang dia punya atas itulah. So kita dapat sini lebih mudahlah kerja. Okey. Lebih mudah kerja untuk cari pelengkap bagi kebarangkalian tu. Okey, so yang terakhir sini kita ada peristiwa dipanggil sebagai mutually exclusive event and addition rule. Kan, addition rule ni dia punya tambahan je lah. Tapi yang penting sini mutually exclusive event ataupun peristiwa saling eksklusif. So sebelum kita masuk ni, kita kena tahu apa itu compound event. Compound event are formed by combining several simple event. Okay, maksudnya sini sekurang-kurangnya kalau ada 2 hasil tambah union, apa dipanggil ni, union lah so probability, sebab compound tu lebih kepada hasil tambah compound, kita jumlahkan dia compound tu. So the probability that either event A or event B will occur, PA union B. So ada dua peristiwa ni, ini dipanggil sebagai compound event. Okay. Kalau yang intersection ni pula kita panggil sebagai the probability that both event A and B will occur. Maksudnya N tu. Ini O. Kalau O compound event lah. Ini pun compound event tapi dalam bentuk intersection. Dan untuk yang ketiga ni dipanggil conditional lah. Okay. Conditional event. Apa ni? Ada masalah ni. Kita dengar ke lagi ke? Dengar, sir. Slide nampak tak? Nampak. Nampak. Ha? Nampak.
Okey. Dia ada ganggu tadi. Saya pun tak apa kenapa jadi macam ni. Macam ada kelip. Tak apa. Kita cuba habiskan dulu ni. So yang ketiga ni, the probability that event A will occur given that B has occurred. So ini juga yang kita akan lihat nantilah. Yang tajuk yang terakhir nanti iaitu conditional probability ni. A/B ni maksudnya kebangkalan bahawa peristiwa A itu berlaku jika peristiwa B itu berlaku dahulu. So syarat dia mesti B itu berlaku dululah, baru peristiwa A berlaku. Okay. So ini dipanggil sebagai compound event lah, 3 ni. Okay. Baik. Virtually exclusive event defined in such a way that the occurrence of one event precludes the occurrence of any of the other event. In short, event that cannot occur together. Itu je maksud dia. Okay. Maksudnya dua peristiwa itu tidak akan bersilang. Dia peristiwa itu dia berjauhan ataupun dia boleh dikatakan kalau bentuk setnya, dua peristiwa itu tidak akan bertindan lah. Ya, maksudnya tindanannya sifar lah, dalam arti kata lainnya. Tindanannya adalah sifar. Okay. So kalau kita nak katakan sini, apa ni? Stop share tak boleh. Dia dengar lagi ke? Dengar, sir. Apa jadi gini? Tak boleh nak stop share pula. Masalah. Ada ganggu sikit. Tahulah sebab apa. Tak boleh nak share pula. Yang nota ke apa ni? Dia paparkan apa? Tak ada paparkan apa-apa, sir. Muka saja. Ya, okey. Sekejap ya. Sebab dia tak tu dia tak boleh nak ni. Tak pergi tu. Zoom. Okey. Ini ganggu tadi. Okey, boleh nampak So, virtually experiment sebenarnya kita ada dua peristiwa ada dalam bentuk Venn diagram ni. Ada dua ni. Ini A, peristiwa A katakan B. Okey. So, kebangkalan bahawa peristiwa A intersect B ni sama dengan sifar. Maksudnya tidak ada tindanan antara dia. So, ini dipanggil sebagai mutually exclusive event. Event. Peristiwa saling eksklusif jika kalau dia bertindan, itu bukan. Katakan dua peristiwa ni ada tindanan ni kan. So ini dipanggil not mutually exclusive event. Bermaksud A tindanan B-nya tidak sifar lah, ada nilai. Okay, ada nilai sebab tak boleh kata sifar lah, kalau sifar ni dia tidak ada tindanan. Okay, so itu konsep dia yang kamu kena tahu tentang mutually exclusive event tu sajalah. Okay, iaitu complementary event are also mutually exclusive event. Okay, maksudnya peristiwa yang pelengkap ni, merupakan peristiwa yang saling merupakan peristiwa itulah. Okay. So, complementary event ini katakan event A satu event dia kata event A. Maka yang pelengkap dia ada kat sini kan. So, ini pun juga peristiwa ni dipanggil sebagai mutually exclusive event sebab peristiwa ni dengan peristiwa yang pelengkap ni tidak akan bertindan. Okey, itu maksud dia lah. Maksud ayat tadi tu. Okey. Okey, kita tengok sini. Mutually exclusive event are not necessarily complementary event. Okey. Kita ada satu contoh sini. Okey. Di mana kita nak pastikan yang mana satu peristiwa sini
mutually exclusive event. So kalau you perhatikan sini, kita defining mutually exclusive event, the following table summarize visitor at amusement park, all day pass dan juga half day pass, itu yang pertama. Dan kategori yang kedua male dan female. Jadi kita define event A ni adalah visitor purchases all pass. Maksudnya inilah yang membayar pass sepanjang hari. Yang kedua, peristiwa yang visitor ataupun pengunjung yang membayar half. Dan yang ketiga ni peristiwa dia adalah visitor selected is female. So peristiwa antara the event A dan B adalah mutually exclusive event. Sebab all day berlainan, half day pass pun berlainan. So peristiwa all day dengan half day ni, peristiwa ni tidak akan bertindan lah. Ya, dia punya ni, so peristiwa A and B itu intersection-nya adalah 0. Okay, intersection-nya ada 0 ataupun dalam kata lainnya adalah mutually exclusive. Okay, mutually exclusive. Yang kedua, antara event A dan C, dia bertindan. Bertindan maksudnya A-nya ni, C ni adalah female. So dia bertindan ni, peristiwa ni. Maka dia bukan peristiwa yang mutually exclusive event ataupun not mutually exclusive event. Okay, so the event A and C are not mutually exclusive event. Okay, so the intersection of A and C can be seen in the table. So kamu boleh gambarkan dalam bentuk table ni lah kalau you nak. Dalam Venn diagram ni daripada sini kita boleh gambarkan juga mana yang bertindan, mana yang tidak bertindan lah. So addition yang akhir sekali, untuk addition rule, disebabkan nilai tindadannya sifar, jadi ini akan jadi sifar lah. Tidak ada untuk mutually exclusive event, disebabkan nilai intersectionnya sifar, maka dia akan jadi PA union B akan jadi PA. Ni addition rule addition union So A union B untuk addition rule ni akan jadi PA plus PB saja sebab ini nilainya sifar. Okey, ni nampak. Ni untuk mutually exclusive. So kalau ikutkan konsep asal ni yang ni. Kalau ikutkan takrif bagi addition rule, iaitu PA union B adalah PA plus BB tolak dengan PA tindadan B. Itu PA kalau kita nak cari apakah kebangkalian bagi A union B. Maksudnya jumlah PA tambah dengan jumlah PB tolak dengan jumlah P intersection B, maka kita baru dapat PA union B. Jadi sebabkan union ini, kalau mutually exclusive event dia berjauhan, bermaksud dia punya tu sifar lah, tu tinggal yang ni saja. Intersection sifar, tak ada. Okey. Dan ini untuk kes yang selain pada dua punya event, mungkin banyaklah event ni. Jadi untuk ini menggambarkan event mutually exclusive event tapi yang peristiwa yang banyak, ada A, ada B, ada C yang berjauhan. So dalam kata lainnya adalah inilah adalah nilai apa dipanggil tu? Nilai yang berjauhan, intersection antara dua. Okey. Mungkin kita boleh contoh satu contoh ni kita bincangkan, yang contoh ni nanti kita bincang kemudian lah minggu depan. Sebelum kita masuk yang tajuk tu, kita bincang contoh ni. Satu contoh ni. Okay, kita habiskan dulu ni. So, all employees at a certain company are classified as only one of the following manager. As only one of the following. Pertama, manager A, service B, sales C, dan juga staff tu D. Okay, so ini mungkin ada peristiwa dia tidak akan bertindan lah. Mungkin manager dengan sales mana dia akan bertindan, dia berbeza. Mungkin manager dengan staff tu mungkinlah sebab manager juga mungkin merupakan staff kan. Okay, so sini dia step 1 dia bagi sebagai kalian bagi manager 0.5 B. So apakah kemakalian bagi A pelengkap? Itu
kita gunakan takrif dia tadi lah. Apa dia punya tu? Dia punya takrifnya. A pelengkap adalah apa? 1 tolak A lah kan? Okey, 1 tolak A. Jadi sini kita tengok macam ni. Nak tulis sini. So untuk peristiwa pertama, apakah A pelengkap? Okey. Apa dia A pelengkap? A pelengkap bermaksud 1 tolak A. Okey. So PA pelengkap ni yang pertama adalah 1 tolak PA. Kalau kita ingat tadilah takrif bagi A pelengkap, A complementary, A complement je ni. So 1 tolak PA, PA itu diberi dalam soalan apa PA. Kalau bagi peristiwa A adalah 0.15. Sudah tolak lah 0.85. Okey. Okey, yang kedua nak tentukan apakah A intersect B. Kebakalan A intersect B, tindanan B. Okey, disebabkan peristiwa ini dia tidak akan bertemu kan. Kalau lihat ini A itu kebakalan peristiwa A dengan B itu dia berbeza peristiwa dia. Iaitu A itu manager, B itu service. So sifar lah. Sebab peristiwanya mutually exclusive event. Okay. Tidak ada tindanan antara itulah. Antara peristiwa itu. So sifar. Okay. Kalau PB union C, so ini boleh gunakan addition rule iaitu PB plus PC. Dan patutnya PB intersect C. Tapi B dengan C ni, service dengan sale dia tidak bertindan. So sifar lah. So sini you dapat ni sajalah PB 0.4 campur 0.25. So you dapat sini sifar 0.65. Okey. Dan yang terakhir di cari PA, itu yang ketiga event lah. A union B union C. So kalau ikutkan tarikh mesti PA plus PB plus PC tolak P A intersect B intersect C. Okey. Kalau ikutkan tarikh ni tarikh addition rule. Tapi disebabkan ini sifar. Sebab apa? Peristiwa A dengan B dengan C itu tidak akan bertemu. Maksudnya dia mutually exclusive event lah. Okey. So nilai intersection antara 3 event ni tidak akan berlaku lah. Okey. So sini akan jadi 0.15 tambah 0.4 tambah 0.25. So you add saja, you dapat 0.8. Okey. So itu penggunaan dalam apa dipanggil ni, penggunaan mutually exclusive event macam mana dikaitkanlah dalam contoh ni. Ada satu lagi contoh ni kita tak sempatlah nak bincangkan, nanti kita bincang hari Isnin depan. Okey. Hari Isnin depan kita sambung dengan tajuk yang terakhir itu iaitu tajuk ni conditional lah, tinggal conditional je. Okey. So tadi kita dapat nak mula awal tadi, mungkin tak sempat nak habis. Okey. So ada apa-apa soalan? Tanya ke ataupun nak bincang ke? Tadi yang apa semua hadir untuk yang test apa retest tadi ataupun ujian gantian tadi semua hadir ke? Yang untuk tu berapa orang kumpulan 4 ramai 13 orang. Tapi saya belum dapat report lagi lah yang hadir tu lagi. Kalau masa ni saya tanya. Kita tak ada masa ni kan sebab dia betul lah tak ada kat sini. 27 ni maksudnya tadi tengah kita habis lagi kan ujian tu tadi sampai 11.30. Okey. Kalau tak ada apa-apa saya minta diri dulu lah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you.